Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azrin bin Abdul Malik, nombor matrik 266624. Tajuk tugasan saya majikan dan pekerja syarikat JNT Enterprise. Pengenalan. Latihan berdasarkan pemahaman saya adalah satu aktiviti dan program yang sering diadakan oleh pihak organisasi bagi tujuan-tujuan tertentu seperti mengembangkan kemahiran, keprofesionalan, pengalaman, motivasi dan membentukkan kepribadian yang positif. Tetapi bagi organisasi, sebelum latihan diadakan, satu aktiviti iaitu analisis keperluan latihan harus dilakukan terlebih dahulu. Aktiviti ini diperkatakan sebagai aktiviti pertama yang harus dijalankan dan lebih lagi adalah dilakukan sebelum perancangan sesuatu latihan. Kerana pihak organisasi tidak mungkin tahu latihan jenis apakah yang diperlukan untuk mengubah keadaan organisasi atau sesuai bagi memperkembangkan kemahiran, pengalaman dan kepribadian pekerja. Perancangan dan huraian. Konsep analisis keperluan latihan TNA dan kepentingannya. Analisis keperluan latihan atau singkatannya TNA ini adalah satu aktiviti analisis dalam memahami isu yang wujud dalam organisasi, keperluan atau persekitaran benar organisasi, keadaan buruh dan mengenal pasti jenis-jenis alternatif latihan yang boleh diguna-pakaikan bagi membantu organisasi dalam menyelesaikan isu ataupun perkembangan sumber manusianya. Setiap tindakan yang ditunjukkan oleh sumber ini pasti akan mempengaruhi organisasi. Contohnya, lihatlah kes-kes mogok yang pernah terjadi di negara kita di mana setiap mogokkan yang dilakukan itu pasti akan menjejaskan produktif dan reputasi organisasi. Oleh itu, mahu tidak mahu, pihak atasan dan pemilik organisasi kini haruslah memberi layanan yang adil dan mengadakan pelbagai program menawan hati pekerja termasuklah latihan membangunkan pekerja untuk kekal setia dengan organisasi. Matlamat. Beberapa matlamat yang telah disenaraikan antaranya adalah membincangkan isu yang dihadapi oleh syarikat penghantaran JNT Express. Yang kedua, mengenal pasti latihan yang diperlukan bagi mengubah sikap pekerja JNT Express dan meningkatkan keberkesanan unit pengurusan sumber manusia JNT Express dalam pengurusan sumber manusia. Yang ketiga, menyediakan rancangan latihan bagi mengubah sikap pekerja dan meningkatkan cara pengurusan sumber manusia JNT Express. Kaedah pengumpulan maklumat. Kaedah pengumpulan maklumat yang telah diguna-pakaikan dalam penulisan ini adalah kaedah pengumpulan maklumat dari artikel-artikel, berita dan laporan Malaysia dalam laman sesawang serta temubual ringkas. Bagi memahami isu yang dihadapi oleh organisasi, pihak pilihan iaitu syarikat JNT Express, tambahan lagi seorang kaki tangan syarikat penghantaran ini yang telah menyertai mogok juga berjaya ditemubual melalui laman Facebook. Dengan menggunakan kaedah pengumpulan maklumat ini, isu yang dihadapi oleh syarikat penghantaran ini berjaya dikenalpasti dan telah dibincangkan secara terperincinya. Latar organisasi Global Jet Express syarikat JNT Express. Global Jet Express ataupun lebih dikenali sebagai syarikat JNT Express adalah salah satu syarikat penghantaran dan logistik yang agak terkenal di negara kita. Menurut laman rasmi syarikat penghantaran ini, ia berasal daripada negara Indonesia dan diasaskan oleh Encik Tony Chan pada tahun 2015. Visi syarikat adalah untuk menjadi korporat yang sihat dan mampan. Misi syarikat adalah kita berorientasikan pelanggan dan berasaskan kecakapan. Isu-isu yang dihadapi oleh JNT Express Malaysia. Syarikat penghantaran seperti JNT Express ini terpaksa mengharungi kesukaran yang amat pahit memandangkan pendapatan yang boleh dijanakan telah berkurangan akibat perintah kawalan COVID.
tersebut, sementara kos operasi syarikat kekal. Implikasinya, rekod kewangan syarikat menjadi merah, dan untuk menyihatkan kembali kedudukan kewangan syarikat, pihak atasan syarikat penghantaran ini memutuskan untuk mengubah sistem pemberian bonus kepada pekerjanya. Maka di sini isu ketidakpuashatian segelintir pekerja tercetus sehingga mendorong kumpulan pekerja ini untuk bertindak mogok dan mula dengan tidak melakukan pekerjaannya. Membaling barang-barang pelanggan, merakam video dan menyebarkannya ke laman sosial. Melalui isu tersebut, terang-teranglah bahawa kedua-dua pihak, iaitu pihak majikan atau juga boleh lebih fokuskan kepada unit pengurusan sumber manusia dan pekerja yang mempunyai mogokkan tersebut adalah bersalah. Seterusnya, strategi sasaran dan pelaksanaan latihan. Sasaran latihan bagi menyelesaikan dan memastikan kes tindakan mogok oleh pekerja JNT Express serta kegagalan secara komunikasi oleh unit sumber manusia berulang pada masa hadapan. Latihan khas para kaki tangan JNT dan latihan khas untuk unit sumber manusia JNT harus diadakan. Jadi sasaran latihan tersebut adalah seperti berikut. Bagi mencapai 3 sasaran latihan di atas, 2 latihan harus diadakan di mana satu latihan adalah khusus kepada kaki tangan biasa JNT dan satu lagi khusus kepada unit sumber manusia JNT. Satu, membincangkan isu tindakan mogok dan pemahaman para penyerta latihan dengan keburukan tindakan mogok tersebut, mengubah sikap panas baran dalam kalangan pekerja JNT, meningkatkan cara komunikasi dan pengurusan unit sumber manusia JNT. Seterusnya, strategi dan pelaksanaan latihan. Latihan mengubah sikap panas baran dalam kalangan pekerja biasa JNT. Yang pertama, ceramah untuk meningkatkan para kaki tangan biasa dalam syarikat supaya tidak melakukan tindakan kasar terhadap barang pelanggan. Aktiviti ujian sikap dan tekanan kerja pada pekerja JNT. Aktiviti rekreasi bagi mengurangkan tekanan dalam kalangan pekerja JNT. Aktiviti membentukkan sifat positif, terutamanya sifat penyabar dalam diri pekerja JNT. Latihan seperti ini boleh dilakukan secara berulang agar kesemua pekerja, tidak kiralah sama ada pekerja baru maupun yang lama, kekal menunjukkan sikap positif walau sewaktu perjalanan pekerjaannya. Seterusnya, latihan meningkatkan cara komunikasi dan mengurangkan dalam unit sumber manusia JNT. Demi mengubah kelemahan yang ada pada unit pengurusan sumber manusia syarikat JNT ini, isi kandung latihan yang boleh dilakukan telah diringkaskan dalam jadual di bawah, di mana yang pertama, ceramah untuk memahamkan peranan komunikasi bagi mengikat hati pekerja dalam syarikat dan memastikan perkongsian maklumat-maklumat penting dengan cara yang betul. Yang kedua, latihan komunikasi bagi meningkatkan lagi cara komunikasi oleh unit sumber manusia. Yang ketiga, aktiviti simulasi dan menangani masalah-masalah yang mempunyai kait rapat dengan komunikasi. Seterusnya, penilaian dan pemantauan latihan. Setelah latihan dirancang ataupun sewaktu latihan berlangsung, pihak syarikat dinasihatkan supaya terus menjalankan usaha penilaian dan pemantauan latihan bagi memahami keberkesanan serta kelemahan latihan tersebut. Aktiviti penilaian dan pemantauan latihan ini juga dikategorikan sebagai aktiviti yang wajib dilakukan oleh pihak syarikat, kerana ramai percaya bahawa manusia perlu menjalankan refleksi diri setelah sesuatu tindakan telah dilakukan. Bak kata pepatah, setiap yang ada permulaan pasti ada penghujungnya. Baiklah, kesimpulan. Secara keseluruhan, latihan merupakan kaedah untuk membentukkan dan melahirkan pekerja yang cekap serta kepribadian positif. Kebiasaannya, sebelum suatu latihan itu dirancang, analisis keperluan latihan TNA perlu dilakukan terlebih dahulu supaya pihak organisasi dapat mengenal pasti isu dan keperluan latihan demi kebaikan organisasi.
Dalam contoh kes konflik antara majikan pekerja syarikat JNT Express, konflik tersebut sebenarnya boleh dielakkan sekiranya unit sumber manusia syarikat tersebut memberi penerangan yang jelas mengenai perubahan sistem bonus dan juga pekerja-pekerja JNT yang tidak bertindak mengikut perasaan panas baran ataupun perundingan secara aman terlebih dahulu. Dengan itu, latihan khas untuk pekerja biasa JNT dan khas untuk unit sumber manusia telah diadakan bagi mengubah sikap panas baran tersebut serta meningkatkan lagi kemahiran komunikasi unit tersebut. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.